Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, tunjukkanlah kami yang benar itu adalah benar dan permudahkanlah bagi kami untuk mengikut kebenaran tersebut. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjuklah kami yang batil itu adalah batil dan permudahkanlah bagi kami untuk menjauhi kebatilan tersebut. Wahdina limakhtulifa fihi minal haqqi biidnik. Bila kami petunjuk dalam isu-isu yang diperselisihkan dengan izin-Mu, innaka tahdi man tasha ila sirati mustaqim. Sungguhnya Engkau lah memberikan petunjuk kepada siapa yang Kau inginkan ke jalan yang lurus. A'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahammah wa min kulli ainin lamah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, pertama dan utama terimalah salam ukhuwah daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mudah-mudahan semua dalam keadaan sihat sejahtera. Selamat datang saya ucapkan kepada antum sekalian ke dalam sesi kita yang ke-9 dalam siri Adab Penuntut Ilmu online dan offline. Pada minggu ini insya-Allah taala topik yang kita nak kupaskan adalah berkaitan dengan mencedok ilmu daripada internet. Jadi apakah perkara-perkara yang perlu kita pertimbangkan, adab-adab tertentu yang perlu kita hiasi diri kita sebagai golongan penuntut ilmu ketika mana kita memanfaatkan ilmu kan daripada sumber-sumber daripada internet. Itu merupakan topik perbincangan kita pada malam ini insya-Allah taala. Jadi seperti biasa, kalau sekiranya antum ada komen, bolehlah tuliskan dekat chat box. Kalau sekiranya ada soalan, bolehlah typekan soalan tersebut dekat ruangan Q&A. Kalau kita ada jawapannya, kita akan jawab. Kalau tak ada jawapan, jawapannya adalah wallahu ta'ala a'lam. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Pada malam ini insya-Allah taala saya nak berikan penekanan ataupun fokus kepada tujuh perkara ataupun tujuh adab yang perlu seorang penuntut ilmu hiaskan dirinya menjaga adab-adab ini, tujuh adab ini, especially ketika mana kita mencedok ilmu daripada internet. Hari ini alhamdulillah ada banyak cara kita boleh mendapatkan ilmu. Tak semestinya kita bertemu dengan guru secara fizikal. Kadang-kadang di internet juga ada banyak laman-laman yang tertentu yang ada banyak maklumat ataupun ilmu yang boleh dimanfaatkan oleh golongan para penuntut ilmu. Maka kita nak berikan tumpuan pada malam ini kepada tujuh adab perkara yang perlu diberikan perhatian oleh golongan para penuntut ilmu ketika mana kita menuntut ilmu. Langkah yang pertama ataupun adab yang pertama yang saya nak tekankan pada malam ini adalah berkaitan mengambil ilmu daripada laman yang dipercayai. Semua kita tahulah, dekat internet ni tak semua benda tu betul. Dekat internet kita akan lihat ada benda yang alhamdulillah, banyak benda, certain websites, dia ada banyak ilmu yang boleh kita manfaatkan, yang boleh kita baca, yang boleh kita saksikan, certain videos. Tapi dalam masa sama juga, kita pun akur, dekat internet juga ada certain laman, barangkali dia membawa perkara-perkara yang tak tepat ataupun yang kurang tepat. Especially yang ada kaitan dengan agama kita. Penafsiran ayat-ayat Al-Quran, penafsiran hadis Nabi SAW, ada sebagian laman dia putar belitkan pemahaman yang sahih terhadap ayat Quran ataupun hadis Nabi SAW. Jadi adab yang pertama ataupun langkah yang pertama yang harus golongan penuntut ilmu memberikan perhatian adalah mengambil ilmu daripada laman-laman yang dipercayai. Jadi kalau kita, Ustaz, what if kalau saya pun kurang pasti this particular website ni dipercayai ataupun tak dipercayai? Is it reliable ataupun tak reliable? Kalau antum 50-50, maka saya sarankan antum tanya kepada guru-guru antum tentang this particular website, adakah isi kandungannya tu okey ke tak okey. Kita kena minta pandangan daripada orang yang lebih berilmu daripada kita. Pada malam ini, saya nak berikan penumpuan. Usually lah, kalau kita ni belajar tentang Islam, there are certain things yang kita tak dapat lari. Adalah pertama sekali adalah tentang Al-Quran.
Kedua adalah tentang sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketiga barangkali adalah tentang hukum hakam. Kan? Jadi saya nak berikan saranan, barangkali antum pun ada saranan-saranan yang lain. Apakah contoh-contoh website, laman-laman yang baik yang boleh kita lungsuri untuk mendapatkan maklumat, untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Jadi saya nak mulakan dengan laman-laman yang ada kaitan dengan Al-Quranul Karim. Yang kita maksudkan dengan Al-Quran kat sini adalah ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Quran. Dia boleh berkaitan dengan translation, terjemahan. Kan? Jadi sebagai contohlah saya senaraikan beberapa website yang barangkali antum ada saranan yang lain. Terjemahan Al-Quran dalam bahasa Inggeris. Barangkali di sana ada banyak website yang translatekan the meaning of the Quran ke dalam bahasa Inggeris. Salah satunya yang saya lihat, OK translationnya, baik translationnya adalah Quran.com. Itu merupakan salah satu sumber yang boleh kita dapatkan untuk mengetahui terjemahan tentang Al-Quran. The meaning of the Quran ke dalam bahasa Inggeris. Sama juga dengan kita orang-orang Melayu ni, kita pun rujuk kepada terjemahan ke dalam bahasa Melayu. Barangkali juga sana ada banyak laman. Salah satu laman yang saya lihat baik translationnya adalah surah.my. Kan? Surah.my adalah salah satu website yang menterjemahkan makna Al-Quran ke dalam bahasa Melayu. Selain daripada terjemahan, dekat sana juga ada kaitan dengan tafsir. Okay. Jadi, tafsir pun saya lihat salah satu tafsir website yang memuatkan tafsir berkaitan dengan ayat-ayat Quran, dan website itu adalah website yang baik. Salah satunya adalah tafsir yang dalam bahasa Indonesia. Maksudnya adalah kitab-kitabnya actually adalah dalam bahasa Arab, tapi telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Dan saya lihat ni dalam orang-orang Indonesia ni dia kuat terjemah. Kalau antum pergi ke kedai-kedai buku-buku yang jual tentang Islam, buku-buku berkaitan dengan agama Islam, untuk mereka lihat Indonesia punya translation ni banyak sangat. Hatta kitab-kitab yang tebal pun mereka translate. Tafsir Tabari mereka translate ke dalam bahasa Indonesia. Tafsir Qurtubi. Kan? Kitab-kitab hadis yang panjang lebar, kitab syarah hadis yang panjang-panjang pun mereka translate. Sebagai contoh kitab Fathul Bari. Jadi memang saya lihatlah, kalau kita nak bandingkan aktiviti translation ni antara Singapura, Malaysia dengan Indonesia, saya lihat orang-orang Indonesia ni kuat terjemah. Okay? Mereka kuat terjemah kitab-kitab Arab, especially kitab-kitab ulama silam ke dalam bahasa Indonesia. Dan salah satu website yang saya lihat baik dia punya tafsir, terjemahan dia berkaitan dengan tafsir adalah tafsirweb.com. Kan, jadi tafsir-tafsir yang dikarang oleh ulama-ulama kita yang hebat dimuatkan dekat this particular website, tafsirweb.com. Kalau mereka yang mahir dalam bidang bahasa Arab, kan, antara website yang boleh dijadikan sebagai rujukan adalah altafsir.com. Kan, dia ada banyak dekat situ muatkan tafsir-tafsir yang ditulis dalam bahasa Arab. Cuma saya nak ajukan antum satu soalan. Saya purposely letakkan blank, maksudnya saya tak letakkan any website dekat tafsir bahasa Inggeris. Okay. Jadi ada tak saranan daripada antum kalau saya nak baca tafsir dalam bahasa Inggeris? Apakah di antara contoh website-website yang baik yang barangkali antum pernah lungsuri berkaitan dengan tafsir tapi dalam bahasa Inggeris? Ada yang berikan komen tentang quranhive.com. Ada terjemahan bahasa Melayu dan bahasa Indonesia, Masya Allah. Okay. How about tafsir dalam bahasa Inggeris? Ada any saranan daripada antum? Boleh tak tuliskan dekat chat box? Ada sebut tentang tanzil.net. Tanzil.net. Okay. Ada pandangan yang lain tentang website yang ada tafsir dalam bahasa Inggeris? Okay. Jadi, first kali, one thing adalah important adalah kita nak tahu satu website itu okey ke tak okey, lihatlah kepada buku yang diterjemahkan sebagai contoh. Adakah buku tafsir yang diterjemahkan itu adalah buku yang diiktiraf oleh para ulama ataupun tidak. Kan? Jadi tadi ada yang tulis, beberapa individu tulis tanzil.net, syukran saya ucapkan. Kan ada jugalah website-website yang lain sebagai contoh englishtafsir.com. English tafsir. English, kan? Tafsir.com.
Itu merupakan tafsir yang dikarang oleh Syekh Abdul A'la Al-Maududi rahimahullahu taala, kan. Jadi itu merupakan salah satunya, englishtafsir.com, kan. Jadi kalau antum ada saranan-saranan yang lain, boleh just type dekat chat box, kita boleh manfaatkan. Barangkali antum pernah lungsuri certain website yang saya tak pernah lungsuri. Yang barangkali saya pun pernah melungsuri certain website yang barangkali antum tidak pernah lungsuri. Jadi bolehlah kongsikan kalau ada yang bermanfaat. Kita nanti boleh pelan-pelan tengoklah kepada website-website yang antum sarankan. Okay. Okay. So ada yang letak dekat chat box, boleh kongsikan website-website ini untuk attendees juga. Ada respons kita tak dapat lihat, Afwan. Okay. Jadi saya sarankanlah bagi siapa yang tulis komen dekat chat box, ensure yang antum tulis tu dia bukan untuk panelis sahaja, tapi untuk all panelists and attendees. Dia ada option dekat situ. Kalau antum cuma pilih tu panelis sahaja, barangkali saya sahaja yang boleh lihat. Tapi kalau antum tulis to all panelists and attendees, teman-teman yang lain juga boleh lihat. Okay. Tadi ada yang berikan, ada yang tambah corpus.quran.com, itu juga merupakan satu website yang baik, kan, corpus.quran.com, especially kalau nak check kalimat-kalimat word for word, kan, di dalam Al-Quranul Karim. Ada juga barangkali satu website yang terjemahkan kitab tafsir Ibnu Katsir dalam bahasa Inggeris. So saya pun tak ada URL dia, tapi kalau ada English translation of tafsir Ibnu Katsir, memang ada pun dekat internet, itu juga merupakan satu sumber rujukan yang baik. English translation of tafsir Ibnu Katsir, kan, rahimahullahu taala. Itu ada kaitan dengan Quran. Okay. Barangkali di sana ada website-website yang lain, cuma kita nak berikan beberapa contoh, kan, kepada antum. Ada yang tambah, ada islamawaken.com, masya-Allah. Kan, barangkali antum boleh explore. Ada yang kata Quran Complex, kan, .gov.sa, kan, masya-Allah. Okay. Jadi syukran saya ucapkan, kan, kepada antum. Kalau antum ada saranan yang lain, boleh just type. Barangkali kita boleh explore those websites, insya-Allah taala. Ada tambah qtafsir.com, masya-Allah. Syukran. Okey, saya nak beralih pula daripada Quran, kita nak beralih kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi di antara benda yang kadang-kadang kita nak check adalah tentang hadis Nabi. Cuma kadang-kadang problemnya adalah kita tak tahu mana nak check. Contoh ada sepotong hadis, kita nak tahu, Ustaz, hadis ni actually daripada kitab mana, Ustaz? Dia hadis dalam chapter mana, bab yang mana satu, hadis dia nombor berapa, Ustaz? Dia punya status hadis dia macam mana? Kadang-kadang kita nak cari benda ni, cuma kadang-kadang tak tahu website ni reliable ataupun tak reliable. Okay. Jadi berkaitan dengan hadis juga dia punya skop luas. Ada berkaitan dengan terjemahan, kan, terjemahan hadis. Sebagai contoh, terjemahan hadis dalam bahasa Indonesia. Ada this particular website. Dia juga ada apps dekat handphone yang tu boleh download. Dan bila saya lihat kepada this particular apps, memang baik sangat. This terjemahan hadis bahasa Indonesia ni. Dia punya website adalah lidwa.com/app. Tadi saya katakan ini boleh download dekat antum punya laptop, komputer, as well as boleh download dekat antum punya handphone. Kan? Tapi cuma barangkali dia pakai space sikit lah. Jadi kalau nak download this type of apps, antum kena ensure lah antum punya handphone tu ada space untuk menggunakan this particular apps. Okay. So far yang saya lihat lah, kalau yang ada kaitan dengan bahasa Indonesia, this is one of the good ones. lidwa.com, itu antum boleh download. Tak silap saya, dia punya apps nama adalah Encyclopedia Hadis 9 Imam. Kan? Dia mengumpulkan kutubus sittah. Kutubus sittah yang kita maksudkan adalah Sahih Al-Bukhari, kan? Ada Sahih Muslim, ada Sunan Tirmizi ataupun Jami' Tirmizi, ada Sunan Abi Dawud, ada Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, kan? Ada Sunan Ad-Darimi, ada Muwatta' Imam Malik, ada Musnad Imam Ahmad. Itu adalah di antara yang baik yang saya lihat, terjemahan hadis ke dalam bahasa Indonesia. Okey. Kemudian terjemahan hadis dalam bahasa Melayu ni, dia ada juga, bila saya explore dekat internet, cuma ni dia more of search lah. Antum kena search the keywords nanti baru keluar. Dia adalah sigir.uitm.edu.my web hadis. Mereka ada juga terjemahkan hadis-hadis ke dalam bahasa
Melayu, kan, is more of a search engine kalau nak cari certain hadis, kan, yang diusahakan oleh teman-teman kita daripada Malaysia. Kalau nak cek tentang status hadis, kalau mereka yang mahir dalam bidang bahasa Arab, saya sarankan salah satunya adalah hadis.com without the A, hdith.com. Kan, ini pun ada apps dia dalam bentuk handphone. Kan, dia yang bagus tentang hadis.com ni adalah dia tak berikan kita penilaian seorang ulama hadis sahaja, tapi dia senaraikan buat kita penilaian ulama hadis yang berbeza-beza. Okay. Jadi kadang-kadang antum type satu hadis, dia akan bagi maklumat apa pandangan Syekh Ahmad Syakir, apa pandangan Syekh Albani, apa pandangan Imam Nawawi, apa pandangan Imam As-Suyuti, apa pandangan Ibn Hajar Al-Asqalani. Jadi dia senaraikan banyak. Jadi kita boleh buat comparison. Sebagaimana kita pernah kongsi dengan antum, kadang-kadang sebahagian hadis ini kerana dia diperselisihkan tentang statusnya di kalangan para ulama hadis. Jadi kalau kita gunakan hadis.com, that is one of the method. That is not the only method. Kan, itu salah satu cara macam mana nak tahu tentang pandangan para ulama tentang status hadis. Kan, hadis.com merupakan salah satu daripada website yang boleh kita manfaatkan. Bagi mereka yang ada kemahiran dalam bahasa Arab, salah satu website yang baik juga, yang very comprehensive, kan, yang berkaitan dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Antum nak search tentang hadis, antum nak tahu tentang takhrij hadis, antum ada sepotong hadis, nak tahu hadis ni ada dalam kitab mana, kan, apa syarah hadis tersebut, maklumat-maklumat tentang rijalul hadis, maklumat-maklumat tentang setiap perawi. Salah satu website yang baik sangat, yang bagi mereka yang mahir dalam bahasa Arab, saya sarankan adalah sunnah.alifta.gov.sa. Kan? Ini adalah salah satu website yang saya lihat very comprehensive, kan, bagi nak cari maklumat-maklumat yang penting tentang sepotong hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan? Dan juga kalau saya boleh tanyakan kepada antum, kalau nak tahu terjemahan hadis bahasa Inggeris, ada tak any comment, saranan? Jadi rata-rata ramai yang akan jawab soalan website yang sama adalah sunnah.com. Kan, sunnah.com adalah terjemahan hadis ke dalam bahasa Inggeris. Kan, itu merupakan barangkali ramai yang gunakan untuk cari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada yang berikan komen tadi dekat chat box. Kan, ada apps bahasa Arab untuk tahu status hadis, kan, Al-Bahith Al-Hadithi. Syukran bagi yang kongsi. Kan, ada yang kata selain daripada lelaman saya suka dengan Mufti Perlis Dr. Mazhar tentang khusus tentang hadis. Syukran juga di atas komen antum. Kan. Okey. Jadi syukran. Ada yang letak Maktabah Syamilah. Masya-Allah. Maktabah Syamilah tu memang digunakanlah oleh golongan para penuntut ilmu. Cuma kita juga nak kita ingatkan pada antum lah, bila kita gunakan website ini, itu bukan bererti kitab tu tak important lagi. Kitab is still important. And kadang-kadang ulama kita pun berikan peringatan, kadang-kadang website ni kadang-kadang dia ada error sikit, dia ada mistake. That is why it's always best to double check. Kita nampak sepotong hadis daripada website, it's good to double check. Contohlah antum cari hadis dekat mana-mana website. Okay. Jadi especially kalau antum seorang researcher, antum seorang penulis, antum tulis artikel ataupun tulis kitab, dia tak bolehlah seorang researcher dia hanya berpada dengan gunakan website punya sources saja, references. Perlu double check dengan kitab. Kadang-kadang berlaku error sikit. Okay. Daripada sudut dia punya perkataan ataupun kalimat. Kan, cuma dia mempermudahkan, dia mempermudahkan bagi kita untuk cek. Jadi ini adalah beberapa website yang ada kaitan dengan hadis. Barangkali di sana ada website-website yang lain, macam contoh semakhadis.com, yang lain-lain juga ada contoh-contoh yang lain. Okay. Jadi itu adalah berkaitan dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita nak beralih kepada perbahasan yang contoh yang seterusnya. Kalau tadi tentang hadis, kita nak beralih pula kepada fatwa. Ustaz, kalau saya nak cari fatwa ni, apakah di antara website-website yang baik, kan, berkaitan dengan fatwa? Contoh kalau kat negeri jiran kita, fatwa daripada Malaysia barangkali ada banyak lah. Salah satunya yang famous kan adalah Mufti Wilayah Persekutuan.
punya website, kan. Mereka from time to time saya lihat antara yang very aktif, memberikan garis panduan, memberikan irsyad, memberikan fatwa, kan, adalah negeri jiran kita, especially yang mufti wilayah persekutuan, kan. The website is very active, kan, membahaskan isu-isu semasa. Barangkali mereka ada banyak researcher yang membantu mereka untuk discuss tentang isu-isu semasa. Kalau di Eropah, kita ada fatwa Eropah iaitu www.e-cfr. ECFR ni adalah short form bagi European Council for Fatwa and Research. European Council for Fatwa and Research adalah salah satu badan fatwa yang berwibawa yang terletak dekat Eropah, yang mengumpulkan para ulama syariah yang hebat untuk discuss isu-isu semasa. European Council for Fatwa and Research, kan, mereka ada website mereka yang tersendiri. Kalau di Mesir, antara badan fatwa yang terkenal di Mesir adalah Darul Ifta Mesriyah, kan. This particular website ada option untuk baca dalam bahasa Arab, ada option nak baca dalam bahasa Inggeris, ada option untuk baca dalam bahasa-bahasa yang lain. This particular website Darul Ifta Mesriyah, kan, juga banyak membahaskan tentang isu-isu semasa. Dan ada juga badan fatwa yang hebat, kan, iaitu International Islamic Fact Academy, kan, yang terletak dekat Arab Saudi, kan. Mereka juga ada mereka punya website mereka tersendiri, iifa-aifi.org, kan. Itu merupakan di antara sebahagian di kalangan badan-badan fatwa. Ada yang berikan input yang lain, islamqa.com, islamqa.info/en, kan, syukran, kan. Itu juga adalah di antara laman yang banyak updates dia, very active, from time to time banyak membahaskan tentang isu-isu semasa. Dan siapa boleh beritahu saya, cek fatwa Singapura nak cek kat mana? Kan? Kita sebut tentang luar negeri, kan? How about kita punya own country? Fatwa Singapura, mana nak cek? Ada pandangan daripada antum? MUIS website, Masya Allah, betul? Kan? MUIS website, especially yang Office of the Mufti. Kan? Office of the Mufti, mereka ada keluarkan fatwa, kan, mereka ada keluarkan irsyad, kan. Cuma the old fatwa ni, wallahu ta'ala alam, dia ada certain books lah dekat library, kumpulan fatwa yang ada 3 jilid kalau tak silap saya, yang fatwa yang dulu-dulu lah, kan. As for the current fatwa, bolehlah kita rujuk dekat laman MUIS, dan MUIS pun mereka dah keluarkan dengan their own book, kan, The Fatwa of Singapore. Ada dalam bahasa Inggeris, dengan juga ada yang dalam bahasa Melayu yang warna biru tu. Berapa tahun yang lalu mereka keluarkan, mereka compilekan fatwa-fatwa yang berkaitan dengan perubatan. Okay. Jadi itu adalah di antara yang itulah fatwa-fatwa. Kita lihat kepada negeri lain, jangan lupa pula lihat kepada negeri kita juga. Actually ada banyak lagi lah. Kan, nanti insya-Allah kalau yang tentang saya punya tentang siri fatwa mufti dan mustafti, ada satu topik tu yang saya akan bahaskan dengan detail tentang institusi-institusi fatwa antarabangsa. Itu yang saya akan discuss dengan detail sangat tentang badan-badan fatwa yang berwibawa, kan, yang ada dekat dunia ni sekarang ni. Apakah di antara badan-badan fatwa yang kita perlu tahu? Okay. So it's important, especially for seekers of knowledge. Antum ni tak boleh nampak satu website je, website tu keluarkan satu fatwa, terus antum satisfied dengan that particular fatwa and it becomes an opinion. A seeker of knowledge dia tak boleh macam gitu. A seeker of knowledge, seorang penuntut ilmu, dia punya kajian kena bersifat komprehensif. Kena bersifat holistik. Saya teringat pesanan guru fikih saya dekat Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Dr. Arif Ali. Dia kata, seorang penuntut ilmu, kalau nak buat kajian tentang fatwa, ada beberapa badan fatwa yang antum mesti baca dia fatwa sebelum antum keluarkan any pandangan. Antaranya adalah Majma' Fiqh Al-Islami, antaranya adalah European Council for Fatwa and Research. Kan, kita kena baca. Kan, jadi kita boleh buat comparison, kan, tentang fatwa-fatwa yang dikeluarkan. Okay, jadi itu adalah antara contoh-contohnya. Ada yang tadi berikan input-input yang lain, ada tentang islamweb.net, mereka juga ada banyak jawab, kan, berikan garis panduan, kan. Ada amjaonline.org,
Kan? Syukran saya ucapkan kepada input-input yang antum berikan tentang laman-laman yang berkaitan dengan fatwa. Okey. Jadi it's important for us untuk rujuk kepada laman-laman yang dipercayai. This is very important. Kan? Sama jugalah dengan YouTube videos kan. Kadang-kadang banyak sangat YouTube videos, kadang-kadang kita pun confused. Ustaz ni boleh reliable ke tak reliable? Kan? Kalau kita kenal orang dia, barangkali it's easy for us untuk buat penilaian. Tapi kalau kita tak kenal seseorang itu, barangkali sukar sedikit kita nak buat penilaian, melainkan kalau kita minta pandangan daripada orang-orang yang berkeahlian dalam bidang tersebut. Which leads us to the second adab for today. Ketika mana kita menuntut ilmu, adalah hendaklah kita cedok daripada ilmu daripada golongan yang pakar. Sebagaimana kalau kita belajar berhadapan dengan guru, dekat dalam classroom ataupun dekat masjid, kita cedok ilmu daripada golongan yang mahir. Sama juga kalau kita belajar secara online, hendaklah kita mencedok ilmu daripada golongan yang pakar. Golongan yang mahir. Kita pernah sebutkan, Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kepada golongan yang berilmu kalau sekiranya kamu tidak mengetahui. Kan? Jadi it's important for us untuk mencedok ilmu daripada golongan yang pakar. Tak kisahlah kita baca articles ke kan dekat internet ataupun kita lihat video, it's very important yang kita cedok ilmu daripada golongan yang mahir. Kalau kita tak berhati-hati, takut kita terbaca sumber yang ditulis oleh orang yang tak pakar, takut-takut dia sesat, dia pun menyesatkan kita. Kalau sekiranya kita just believe apa yang dia tulis tanpa kita buat kajian yang lebih mendalam. Saya nak tanya satu soalan dalam bentuk polling. Soalan dia sama seperti yang tertera dekat dalam this particular slide. Cuma kita nak minta pandangan antum bagi soalan pertama kita dalam bentuk polling. Apakah pandangan antum tentang this particular question yang tertera dekat skrin antum? Bolehkah kepakaran seseorang itu dinilai berdasarkan jumlah pengikut yang dimilikinya? Another way of saying, boleh tak kita kata kalau orang tu dia banyak pengikut, maksudnya dia ni pakar. Kalau orang tu dia sedikit pengikut dia, maksudnya dia ni tak pakar, dia bukan mahir dalam bidang ni. So boleh tak kita gunakan jumlah followers yang dimiliki oleh seseorang itu untuk menunjukkan yang orang tersebut adalah pakar ataupun mahir dalam bidang tersebut? Apa pandangan antum? Kita berikan 3 option. Yang pertama, boleh dalam semua keadaan. Asalkan banyak pengikut je, itu maksudnya mahir. Sikit pengikut je maksudnya tak mahir. Ataupun B, tidak boleh dalam semua keadaan. Ataupun C, boleh dalam sebahagian keadaan. Boleh dalam sebahagian keadaan, tak boleh dalam sebahagian keadaan yang lain. Jadi saya akan tutup this particular polling. Syukran bagi yang menjawabnya. Kita nak lihat antum punya respons. Okay. Jadi ini merupakan antum punya pilihan. Tak ada yang jawab A. Sebahagian di kalangan antum jawab B, tidak boleh dalam semua keadaan. Dan sebahagian besar di kalangan antum jawab C, boleh dalam sebahagian keadaan. Jadi, wallahu ta'ala alam. Terima kasih saya ucapkanlah kepada semua. Wallahu ta'ala alam, pada pandangan peribadi saya lebih cenderunglah kepada option C. Boleh dalam sebahagian keadaan. Kadang-kadang jumlah pengikut tu, dia merupakan petanda. Especially kalau yang ikut dia tu adalah golongan ahli ilmu. Especially kalau yang ikut dia adalah golongan ahli ilmu, kan? Itu merupakan petanda, merupakan kayu ukur, merupakan yardstick yang high likely orang tersebut mempunyai kemahiran dalam bidang yang dia mengajar. That is why banyak orang yang ikut dia. Okay. Dalam sebahagian keadaan, saya tak kata semua keadaan. Okay. Kerana saya pernah menyaksikan dengan mata kepala saya sendiri. Kan, selama saya pergi ke luar negeri untuk belajar, especially mendalami tentang agama Islam. Kan, salah satu tempat yang saya singgah adalah di kota Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salah satu tempat belajar saya adalah dekat Masjid Nabawi, Masjid Nabi SAW. Saya lihat ada sebahagian masyayikh ni, sebahagian guru-guru ni, mereka ni adalah guru-guru yang hebat.
Tapi bila saya attend dekat Masjid Nabawi, saya lihat sebahagian halaqah ni, sebahagian majlis ilmu ni, walaupun guru dia guru yang hebat, guru yang pakar dalam bidang dia, tapi dia punya followers tu tak begitu banyak. Dia punya anak murid yang duduk kat halaqah dia tak begitu ramai. Kalau nak compare dengan halaqah-halaqah yang lain. Kalau nak compare dengan majlis ilmu yang lain. Tapi ulama iktiraf yang dia ni adalah orang yang hebat. Salah seorang guru saya yang saya teringat, dia pernah mengajar dekat Masjid Nabi SAW, dia diberikan kerusi untuk mengajar, adalah Syekh Al-Wa'ili. Syekh Wa'ili ni pakar dalam bidang fikih. Saya kalau duduk dekat dia punya majlis tu, saya macam terpegun dengan dia punya hafalan dia. Dan dalam bidang, kadang-kadang orang tanya tentang satu soalan, dia jawab 4 mazhab sekali dengan semua dalil. Orang tanya satu question yang simple. Apa hukum, contohlah, satu hukum. Kemudian bila dia jawab, dia kata Syafi'i cakap macam gini, dalil dia macam gini. Hanafi, pandangan dia macam gini, dalil dia macam gini. Hambali, dia punya pandangan macam gini, dalil dia macam gini. Maliki, pandangan dia macam gini, dalil dia macam gini. Nanti dia start bahaskan tentang hadis pula. Dia punya dalil. Seorang guru yang amat saya cintai, Syekh Wa'ili rahimahullahu ta'ala, tapi sayang sekali, ketika mana saya belajar dekat Madinah tu, halfway dia meninggal dunia. Kan satu kerugian, big loss kan bagi golongan para penuntut ilmu. Dia seorang yang hebat, tapi saya lihat bila dekat Masjid Nabawi dia punya jumlah pelajar dia tak seramai halaqah-halaqah yang lain. Sama juga ketika mana saya belajar dekat Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, dekat UIA, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, dia ada masjid yang besar. Kan? Ada sebahagian di kalangan guru-guru saya yang memang terkenal lah dengan kepakaran mereka. Kan? Tapi kalau mereka ajar kat masjid, kadang-kadang saya lihat yang attend berapa helai je. Berapa je student yang attend. Kan? Tak ramai. Tapi para professors, mereka iktiraf yang this particular person memang orang yang hebat dalam this particular field. Dan kadang-kadang apa yang berlaku, kadang-kadang antara guru dengan anak murid punya pengikut lagi banyak daripada guru. Anak murid, pengikut mereka lebih banyak daripada guru. Kan? Barangkali di sana ada banyak factors lah. Kan? Tentang cara penyampaian. Kan? Ataupun kadang-kadang dia ada language barrier. Ada sebahagian ulama' ni dia pakar. Cuma one thing about them adalah mereka cuma mahir dalam bahasa Arab saja. Jadi kalau orang yang tak mahir dalam bahasa Arab, susah sikit nak appreciate apa yang dia cakap. Kan? Jadi wallahu ta'ala alam, saya secara peribadilah, saya tak menilai. There are some situation where jumlah pengikut yang ramai boleh jadi petanda yang orang tersebut adalah orang yang mahir dalam bidang tersebut, especially pengikut dia tu adalah daripada kalangan ahli ilmu. Especially kalau pengikutnya adalah daripada kalangan ahli ilmu, barangkali high likely itu merupakan petanda yang sang guru yang mengajar itu adalah seorang yang pakar dalam bidang tersebut. Tapi not in all situation kita judge by jumlah pengikut. Sebahagian orang, Allah Subhanahu Wa Taala gunakan dia kelebihan, pandai berceramah. Cuma sebahagian orang ni, Allah Subhanahu Wa Taala diberikan kelebihan daripada sudut dia menjadi pakar dalam bidang tersebut. Cuma kadang-kadang dia tak pandai menyampaikan, ataupun cara penyampaiannya tak sehebat orang-orang yang lain. Kan? Wallahu Taala a'lam. Okay. Jadi syukran atas yang pandangan-pandangan antum yang antum berikan. Dan kita pernah kongsi dengan antum antara yardstick yang diberikan oleh para ulama kan untuk mengetahui sama ada seseorang itu mahir dalam satu bidang adalah antara yardstick yang kita pernah bahaskan sebelum ini adalah bila golongan para ulama puji that particular individu. Jadi kalau golongan ulama, golongan ahli ilmu, mereka puji a particular individual. Kan? Mereka kata orang ni berilmu, kan? Mudah-mudahan itu adalah petanda yang orang itu memang orang yang betul-betul mahir dalam bidang tersebut. Kan? Itu merupakan salah satu petanda lah, yardstick yang boleh digunakan. Okey. Adab yang ketiga
Yang kita nak kongsi pada malam ini, perkara yang ketiga yang perlu diberikan perhatian oleh golongan para penuntut ilmu adalah kita perlu tahu bahawa kebenaran sesuatu perkara tidak terletak kepada bahasa yang digunakan, tetapi kepada kekuatan hujah yang diutarakan. Kita baca kat internet, sebahagian artikel ni, sebagai contohlah ditulis dalam bahasa Inggeris. Kan? Bahasa yang barangkali diminati ramai. Tapi kadang-kadang bila antum analisa hujah-hujah yang mereka sampaikan, walaupun barangkali daripada sudut bahasa, bahasanya kuat, tapi kadang-kadang daripada sudut hujah adalah hujah-hujah yang lemah. Sesuatu itu benar ataupun tidak, dia tak terletak kepada bahasa yang digunakan. Tak boleh kita simpulkan, Ustaz, pasal this article dia ditulis dalam bahasa Inggeris, ni confirm scholarly article, Ustaz. Confirm dia punya intipati itulah intipati yang baik. Kita katakan tidak. Ada juga, kan, kita akan lihat dekat internet, menurut para ulama kita, certain articles being written in English, tapi bila dinilai hujah-hujahnya adalah hujah-hujah yang lemah. Walaupun barangkali daripada sudut bahasa dia adalah bahasa yang baik. Sama juga penulisan dalam bahasa Arab. Tak semestinya sesuatu itu ditulis dalam bahasa Arab, maksudnya dia betul. Ada juga pemikir-pemikir daripada kalangan orang-orang Arab, mereka tulis buku, mereka tulis kitab, tapi mereka membawa pandangan-pandangan yang ganjil. Pandangan-pandangan yang yukhaliful ijma'. Pandangan-pandangan yang bercanggah dengan kesepakatan para ulama zaman berzaman. Ada juga. Penafsiran-penafsiran yang pelik. Yang berkaitan dengan Quran, yang berkaitan dengan hadis Nabi SAW. Jadi apa yang kita nak tekankan adalah jangan kita gunakan language as a yardstick untuk kita tentukan, oh, Ustaz, benda ni bagus, Ustaz, pasal dia tulis dalam bahasa Inggeris. Benda ni bagus, Ustaz, kerana dia tulis dalam bahasa Arab. Tidak. Bahasa Inggeris ke, bahasa Melayu ke, bahasa Indonesia ke, atau bahasa Arab, dia cuma satu medium untuk antum sampaikan the ideas. Nak tahu dia betul ke tidak, dia perlu kepada analisa hujah-hujah yang ditulis dalam buku tersebut. Apakah hujah-hujah yang dikedepankan dalam artikel tersebut? Jadi pada kesempatan ini saya nak bawa satu cerita lah, ataupun bawa satu kisah. Dulu bila saya baru-baru graduate daripada peringkat degree, saya mengajar di salah sebuah masjid kat Singapura. Kemudian lepas selesai daripada majlis ilmu tersebut, datang seorang anak muda, seorang remaja, barangkali dalam secondary school lah, upper secondary school. Dia datang dekat saya, dia berbual dalam bahasa Inggeris. Kemudian dia kata dekat saya, Ustaz, do you know that? Ustaz tahu tak? Yang Sahih Bukhari dengan Sahih Muslim ni tak boleh pakai, Ustaz. Tak boleh kita jadikan sebagai sandaran. Tak boleh dijadikan sebagai rujukan. Jadi saya tanya kepada this particular pelajar, kan, this particular teenager, kan, daripada mana antum dapat this particular pendapat yang mengatakan Sahih Bukhari dengan Sahih Muslim ni tak boleh pakai? Lalu apa jawapan yang diberikan oleh adik remaja ni? Dia kata, Ustaz, I have read scholarly articles in the internet. Kan? Yang mereka argue yang Sahih Bukhari dengan Sahih Muslim ni adalah memang tak reliable. Tak boleh pakai. Kan? Lalu saya katalah dekat that particular adik remaja tu, kan, have you read the book written by Dr. Mustafa As-Sibai rahimahullahu ta'ala? Sebuah kitab yang dalam bahasa Arab tapi telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggeris. As-Sunnah wa makanatuha fit tashri' al-Islami. Sunnah and its role in Islamic legislation. Sebuah kitab yang dikarang oleh salah seorang ulama Syria, Dr. Mustafa As-Sibai, yang mana dia mempertahankan, kan, Sahih Bukhari, dia mempertahankan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Banyak saja kitab sebenarnya yang ditulis mempertahankan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada sebahagiannya telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggeris, ada sebahagiannya diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu, dan ada sebahagiannya belum diterjemahkan ke dalam bahasa Inggeris ataupun ke dalam bahasa Melayu. Tak semestinya yang saya nak tekankan, tak semestinya sebuah artikel itu terbit dekat jurnal yang macam contoh jurnal yang terkenal. Tak semestinya intipatinya adalah intipati yang betul, especially yang ada kaitan dengan Islam. Ada sahaja kitab-kitab yang terkenal, kan, tapi bila dinilai oleh para ulama yang muktabar, that particular kitab, hujah-hujahnya adalah lemah. Saya bagi satu contoh, ada sebuah ensiklopedia ni, kan, barangkali sekarang orang tak bacalah this particular encyclopedia. Kan? This encyclopedia ada dekat National Library. Kan? Encyclopedia Britannica. Very voluminous. Kan? Kalau antum pergi kat National Library, saya pun tak ingatlah tingkat berapa, yang pentingnya reference punya section.
tingkat 9 ke tingkat 11 ke, very voluminous punya encyclopedia, Britannica, Encyclopedia Britannica. Salah satu benda yang ditulis dalam Encyclopedia Britannica adalah tentang Al-Quran. Salah satu section ataupun bab yang ditulis dalam Encyclopedia Britannica adalah tentang hadis sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi para ulama kita yang muktabar dalam bidang tafsir, dalam bidang Quran, bila mereka baca that particular section yang ada kaitan dengan Quran dalam Encyclopedia Britannica, mereka lihat ada banyak kesilapan yang terdapat dalam that particular section. Walaupun barangkali this encyclopedia quite terkenal, maka terbitlah ataupun sebahagian di kalangan ulama kita mereka tulis, kan, mereka sanggah intipati yang ada dekat Encyclopedia Britannica yang ada kaitan dengan Quran. Salah satu yang tulis untuk menyanggah sebahagian perkara-perkara yang ada kat dalam that particular encyclopedia, khususnya berkaitan dengan Quran, adalah seorang ulama Quran yang hebat, iaitu Dr. Fadl Abbas. Dr. Fadl Abbas ni adalah ulama yang hebat daripada Iraq. Dia ada karang sebuah kitab yang mana that particular buku dia khususkan, kan, untuk argue, untuk menyanggah perkara-perkara yang tak tepat yang ditulis dalam that particular encyclopedia yang ada kaitan dengan Quran. Dr. Fadl Abbas, salah seorang ulama Quran yang barangkali pernah mengajar di Jordan. Jadi kita akan lihatlah, tak semua tulisan-tulisan berkaitan dengan Quran, tak semua tulisan-tulisan yang berkaitan dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang ditulis dalam bahasa Inggeris, kan? Tak semestinya di bahasa Inggeris semua tu betul, tak? Para ulama kita menyaksikan juga mereka dapati ada artikel yang ditulis dalam bahasa Inggeris, ada artikel yang ditulis dalam bahasa Inggeris ataupun buku-buku, kadang-kadang dia punya hujah-hujahnya adalah hujah-hujah yang lemah. Kan, ada yang cuba memutarbelitkan, kan, tentang isi kandungan Al-Quran dan juga pemahaman tentang sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kita nak tekankan kepada antum, kebenaran itu tidak dinilai berdasar menggunakan bahasa. Bahasa ni cuma satu medium untuk antum sampaikan your ideas. Tapi kebenaran suatu perkara itu lihat kepada hujah-hujah yang disampaikan. Adakah hujah-hujah itu hujah-hujah yang kukuh ataupun hujah-hujah yang lemah. Kan, jadi as researchers, as seekers of knowledge, kan, kita kena be more, bila baca tu, kan, baca dengan critical, kan, baca dengan analisa, bukan setakat baca macam gitu. Tak semua yang ditulis dalam kitab itu adalah tepat, especially kalau dia terbit daripada seorang manusia, kan. Manusia ini tak maksum, yang maksum adalah golongan para anbiya. Okay. Jadi itu adalah perkara yang kita nak tekankan tentang kebenaran itu tidak dinilai berdasarkan bahasa yang digunakan. Sama juga dengan artikel yang ditulis dalam bahasa Arab. Buku-buku yang ditulis dalam bahasa Arab, kan, ada je yang tak betul. Ada pun yang bawa benda yang tak betul. Kan? Ada sebahagian kitab mereka tulis, sebahagian pemikir Arab ni dia tulis, dia kata arak tak haram. Pengharaman arak ni semua orang tahu. Hatta non-Muslim pun tahu yang orang Islam tak boleh minum arak. Tapi ada seorang pemikir Arab, dia tulis, dia punya tulisan, dia kata yang arak ni tak haram. And dia punya argument adalah kerana Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran tak pernah secara jelas mengatakan yang arak tu haram. Allah cuma kata fashtanibuh. Kan, ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fashtanibuh. Allah sebut tentang arak dan beberapa lagi perkara, kemudian Allah kata jauhkanlah diri daripadanya. Jadi dia kata jauhkan diri tak semestinya haram, boleh jadi makruh je. Kan? Walaupun penulis adalah penulis bahasa orang Arab. Jadi tak semestinya yang tulis dalam bahasa Arab semuanya betul. Bagi mereka-mereka yang mendalami tentang ilmu tafsir, bagi mereka-mereka yang mendalami tentang ilmu sunnah, bagi mereka-mereka yang mendalami tentang ilmu fikih, atau akan lihat ada sebagian writers ni, walaupun daripada kalangan orang-orang Arab, tapi kadang-kadang dia punya pemahaman tu menyimpang daripada ijma' ulama', daripada kesepakatan para ulama' zaman berzaman. Walaupun mereka itu adalah orang-orang Arab. Okay. Jadi kita nak tekankan kepada antum, kebenaran sesuatu perkara tidak terletak kepada bahasa yang digunakan, tapi kepada hujah yang diutarakan.
Adab yang keempat yang saya nak kongsi dengan antum, and this is very important, adalah kita perlu sedar bahawa tidak semua pendapat ulama luar negara sesuai untuk diamalkan di negara kita. Tadi walaupun kita kongsi dengan antum certain websites yang ada kaitan dengan Quran, websites yang ada kaitan dengan hadis, websites yang ada kaitan dengan fatwa, kita mengatakan tak semua fatwa yang dikeluarkan oleh para ulama luar negara sesuai untuk diamalkan dekat negara kita ini. Kenapa Ustaz? Kerana Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala dia pernah sebut dalam I'lam al-Muwaqqi'in Rabbil Alamin, seorang mufti tak akan dapat keluarkan fatwa yang tepat melainkan kalau dia memiliki dua jenis ilmu. Ilmu yang pertama adalah ilmu tentang hukum. Ilmu yang kedua adalah ilmu tentang reality. The context of orang tersebut. Satu fatwa barangkali dia applicable kan dekat negeri Arab, barangkali the same fatwa is not applicable, tak boleh kita applykan dekat dalam Southeast Asia ataupun dekat Singapore ni. Kita kalau dah lungsuri internet, macam-macam pandangan yang ada. Tak semua fatwa itu, tak semua pandangan itu sesuai untuk diamalkan dekat negara kita ini. Saya nak bagi satu contoh. Sebelum saya berikan satu contoh, saya nak ajukan satu soalan yang seterusnya. Dalam bentuk polling sekali lagi, kita nak minta pandangan antum tentang this particular soalan. Jadi saya akan launch this particular soalan yang kedua. Soalan berbunyi, bolehkah seorang Muslim berteman dengan orang yang bukan Islam? Soalan dia simple. Okay. Apa pandangan tu? Okay. Boleh tak seorang Muslim berteman dengan orang yang bukan Islam? Okay, kita berikan last 5 seconds sebelum kita tutup this particular poll. Ada yang minta ulang kata-kata Ibn Qayyim. Ibn Qayyim kata seorang mufti tak akan dapat keluarkan fatwa yang tepat kecuali kalau dia ada two types of knowledge. Dua jenis ilmu. Yang pertama adalah ilmu tentang hukum. Yang kedua adalah ilmu tentang reality. Ilmu tentang konteks. Tempat. Okay. Jadi saya akan end this particular poll. Syukran di atas participation antum. Okay. Jadi semua di kalangan antum dan hampir semua jawab yang A, boleh berteman dengan orang yang bukan Islam. Kenapa saya purposely tanya this particular question? Antara sebabnya adalah kalau antum Google search kat internet, certain websites dia kata orang-orang Islam tak boleh berkawan dengan orang-orang yang bukan Islam. There are certain websites out there yang mengatakan orang-orang Islam tak boleh berteman dengan orang Kristian. Mereka kata haram. Haram bagi seorang Muslim untuk berteman dengan orang Kristian, sebagai contoh. Dan mereka support pandangan mereka dengan ayat Quran. Okay? Jadi kita nak lihat apakah ayat Quran tersebut. Ayat Quran daripada surah Al-Ma'idah ayat 51. Kata Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu la tattakhidhul yahuda wan nasara awliya ba'dhuhum awliya'u ba'd wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi wali. Sebagian mereka adalah wali bagi sebagian yang lain. Barang siapa di antara kamu mengambil mereka menjadi wali, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Jadi, ada sebagian di kalangan website out there yang mereka mengharamkan orang-orang Islam daripada berteman dengan orang non-Muslim. Mereka mengharamkan orang-orang Islam berteman dengan orang Kristian, dan antara hujah yang mereka kedepankan adalah surah Al-Ma'idah ayat 51. Here comes the question. Ayat Quran ni kita tak tolaklah kerana dia ayat Quran kan. Cuma yang menjadi isunya adalah, adakah itu pemahaman yang sahih terhadap ayat ini? Adakah ayat ini menunjukkan yang orang-orang Islam tak boleh berteman dengan orang-orang Nasrani sebagai contoh? Jadi kata para ulama kita, pemahaman yang tepat berkaitan dengan ayat ini, kita perlu meraihkan asbabun nuzul ayat ini. Kita perlu lihat kepada konteks ayat ini.
Salah satu sebab kenapa kadang-kadang sebagai ayat Quran ini disalah tafsirkan. Salah satu sebab mengapa kadang-kadang berlaku ketergelinciran, tergelincir seorang itu dalam menafsirkan ayat Quran adalah bila antum mengenepikan asbabun nuzul ayat tersebut. Apa itu asbabun nuzul? Asbabun nuzul itu adalah reason for revelation. Apakah insiden yang berlaku sehingga kan ayat Quran ini diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. So membaca tafsir, menafsirkan ayat, salah satu adabnya, langkah yang perlu diberikan perhatian adalah tentang asbabun nuzul. Reason for revelation. Dan kalau kita lihat kepada pendapat para ulama kita mengatakan yang ayat ini sebenarnya sedang menyentuh berkaitan dengan golongan Yahudi dengan golongan Nasrani yang mana mereka ini musuh orang-orang Islam pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada ketika itu mereka berada dalam keadaan kuat, kan? Dan bila mereka dalam keadaan kuat, mereka musuh orang Islam pula, ada sebahagian di kalangan orang-orang munafik yang cuba untuk mendekati golongan ini. Jadi actually ayat ini sedang membicarakan berkaitan dengan sebahagian golongan munafik yang ingin mengkhianati pasukan mereka sendiri. Mereka ingin berpihak kepada musuh. Itu yang diturunkan di separtikel ayat. Dan kata para ulama kita, ayat ini bukan membicarakan berkaitan dengan semua orang Yahudi. Ayat ini bukan membicarakan berkaitan dengan semua orang yang Nasrani, especially golongan-golongan yang tidak memerangi orang Islam. Macam kita kat Singapura ni lah. Kita ada kawan-kawan Kristian. Dekat sekolah ada kawan Kristian. Dekat tempat kerja ada kawan Kristian. Kita pun hidup sebelah, barangkali jiran kita Kristian. Barangkali guru yang mengajar kita guru Kristian. Tapi kita tahu kita hidup kat Singapura ni dalam keadaan aman, bukan dalam keadaan perang. Jadi adakah salah kalau kita classmate, ada Kristian, adakah salah berdasarkan ayat ini untuk kita berteman dengan seorang Kristian sebagai contoh? Kata para ulama, tidak menjadi kesalahan. Kerana seperti kala ayat, kita kena faham according to asbabun nuzul. Golongan Yahudi dengan Nasrani yang dimaksudkan kat sini adalah golongan Yahudi dengan Nasrani yang mana memusuhi Nabi SAW. Kan? Yang menentang Nabi SAW. Dia bukan refers to golongan Yahudi dengan Nasrani yang tidak menentang Nabi SAW. Jadi, it's very important ketika mana kita mempelajari Al-Quran, tafsir especially. Kena belajar qawaidut tafsir. Kaedah-kaedah dalam menafsirkan Quran. Kan? Salah satu aspek yang perlu diberikan perhatian adalah tentang asbabun nuzul, reason for revelation. Sama juga dengan hadis Nabi. Kalau nak faham hadis Nabi SAW, salah satu benda yang penting sangat adalah untuk melihat kepada asbabul wurud. Asbabul wurud, kan the reason, apakah kisah yang berlaku sampai Nabi SAW mengungkapkan sepotong hadis. It's very important. Baru-baru ni kita dengar ataupun kita lihat dekat internet tentang kewafatan salah seorang ulama yang hebat dalam bidang hadis, kan Syekh Nuruddin Itter. Kalau antum lihat this particular scholar, Syekh Nuruddin Itter, buku dia ada dekat website kalau mereka yang mahir dalam bahasa Arab. Antum akan lihat buku dia ada, antum boleh download. Dan saya tertariklah dengan pendekatan beliau dalam mensyarahkan hadis. Especially dari karang sebuah kitab, Syarah Bulughul Maram. Kitab Bulughul Maram karangan Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, dia ada syarahkan. Dan cara syarah dia very systematic. Dia bila syarahkan hadis, antara benda yang dia akan berikan penekanan adalah asbabul wurud. Apa asbabul wurud hadis ni? Apa kisah yang berlaku sampai Nabi SAW ungkapkan this particular hadis? So it's very, very important. Kalau nak faham hadis Nabi, tak boleh kita tolak tepi asbabul wurud. Kisah yang berlaku. Sama juga dengan ayat Quran. Kalau nak faham ayat Quran dengan secara tepat, tak boleh kita ketepikan asbabun nuzul. The reason for revelation. Kisah yang berlaku kan, sebelum kita mana diturunkan that particular ayat. Agar kita mendapatkan kefahaman yang sahih. Agar kita mendapatkan gambaran yang jelas berkaitan dengan pemahaman yang sahih terhadap that particular ayat.
Jadi walaupun saya tahu ada certain websites di luar sana yang dia kata tak boleh berteman dengan orang-orang yang bukan Islam, mereka gunakan this particular ayat. Saya secara peribadi lah, saya tak setuju dengan this tafsiran. Kan? Ayat dia memang ayat sahih lah. Ayat ni ayat Quran kan, kita tak tolak. Cuma pemahaman ayat ini pada pandangan saya adalah pemahaman yang kurang tepat, dan antara sebab utama kenapa lahir penafsiran yang sedemikian rupa adalah bila antum neglect kan perbahasan tentang asbabun nuzul. Wallahu taala alam. Okey. Adab yang kelima yang perlu dihiasi oleh seorang penuntut ilmu adalah kita perlu tahu yang mengambil ilmu daripada internet tidak bererti bahawa menghadiri majlis ilmu tak penting lagi. Ustaz sekarang tak perlu hadir majlis ilmu, Ustaz. Maksud saya, tak perlu nak berguru. Kenapa tak perlu berguru? Boleh baca je kat internet, boleh lihat di YouTube video. Kita mengatakan seorang penuntut ilmu yang betul-betul serius menuntut ilmu, dia tak akan meninggalkan majlis ilmu. Dan kita masukkan dengan majlis ilmu ni adalah berguru lah. Tak kisahlah antum berguru secara fizikal kat depan, kat classroom punya setting, ataupun kat masjid, ataupun dekat mana-mana institusi, ataupun secara online. Kan, it's very, very important kita berguru ketika mana kita menuntut ilmu. Pada kesempatan ini saya nak kongsi sebuah kata-kata mutiara. Dan kata-kata mutiara ini disandarkan kepada salah seorang imam yang terkenal, iaitu Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar, dia karang sebuah kitab, Al-Madkhal ila Dirasatil Madhahib wal Madaris Al-Fiqhiyah. Dia bawa this particular kata-kata, lalu disandarkan kepada Imam Malik rahimahullahu ta'ala, yang mana diriwayatkan Imam Malik rahimahullahu ta'ala pernah berkata, Al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Yang artinya, al-ilmu, ilmu itu didatangi dan bukan mendatangi. Al-ilmu yu'ta, ilmu didatangi. What does it mean? It means student of knowledge. Dia bermaksud golongan penuntut ilmu, dia yang menghadirkan diri dalam majlis ilmu. Dia pergi untuk search for knowledge. Al-ilmu yu'ta. Ilmu itu didatangi. Didatangi oleh siapa? Didatangi oleh golongan para penuntut ilmu. Jadi it's very, very important. Walaupun dengan ada nikmat teknologi, ada nikmat internet, kita dapat banyak maklumat dekat internet, tapi itu tidak menafikan tentang kepentingan kita belajar dekat depan guru. Ia tidak menafikan kepentingan kita berguru. Penuntut ilmu perlu menghadiri majlis-majlis ilmu. Antum kalau perhatikan hadis tentang hadis Jibril yang panjang, yang dimuatkan dalam kitab hadis 40 Imam Nawawi, yang malaikat Jibril alaihi salam dia pernah menyerupai seorang lelaki, lalu dia datang dekat Nabi SAW. Dia bertanya kepada Nabi SAW beberapa soalan tentang apa itu iman, apa itu Islam, apa itu ihsan, dan juga ada soalan-soalan yang lain. Kata para ulama, antara faedah hadis ini menunjukkan tentang kepentingan golongan para penuntut ilmu menghadirkan diri dalam majlis ilmu. Tak semua benda kita boleh dapat dekat internet. Walaupun ada banyak benda kat internet, tapi there are some things yang mana antum hanya akan dapat bila antum berguru dengan seorang guru. It's very important. Saya teringat dulu pesanan guru saya. Saya tanya kepada salah seorang guru saya, kata, Ustaz, ada tak nasihat yang boleh Ustaz berikan pada saya? Kerana saya ini nak berangkat, nak belajar dekat kota Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa pesanan salah seorang guru saya? Dia kata, Rizhan, kalau antum pergi Masjid Nabawi, kan, antara perkara yang antum boleh belajar daripada para masyayikh, daripada syekh-syekh yang mengajar kat Masjid Nabawi, adalah tengok macam mana mereka jawab soalan. Bila satu soalan diajukan kepada mereka, lihat bagaimana mereka jawab soalan mereka. There are certain things yang kadang-kadang kita tak dapat dengan hanya membaca buku. There are certain things yang kita tak dapat dengan hanya melungsuri tengok video kat internet.
antara benda yang sukar nak dapat daripada setakat membaca adalah perkara-perkara yang ada kaitan dengan adab. Adab seorang penuntut ilmu. Adab seorang guru. Bagaimana kata-katanya. Kadang-kadang benda ni kita hanya akan dapat bila kita berguru. Saya teringat seorang guru saya yang saya amat cintai. Saya kagum sangat dengan akhlak dia. Seorang guru yang pernah mengajar saya Sahih Muslim. Syekh Abdul Karim, seorang profesor dekat Madinah Al-Munawwarah dalam bidang hadis. Saya tertarik sangat dengan pendekatan Syekh Abdul Karim ni. Adalah every time dia mengajar dekat kelas, bila dia minta pandangan daripada murid-murid ataupun para pelajar, walaupun pelajar berikan jawapan yang salah, dia tak pernah kata yang jawapan tu salah. Dan saya tertarik sangat dengan kalimah yang dia sebutkan. Every time pelajar jawab, dan jawapan tu salah, dia akan respon balik dengan jawabuka jamil. Jawabuka jamil. Dia kata, jawapan awak ni cantik. Walaupun jawapan tu salah. Dia kata, jawabuka jamil. Jawapan awak ni cantik. Walakin hunaka jawabun ajmal. Tapi di sana ada jawapan yang lagi cantik. Jadi macam, bila pelajar tu dengar macam itu, jawab cantik, kita rasa macam betul. Tapi bila kita dengar sambungan dia, tapi di sana ada jawapan yang lagi cantik. Maksudnya lah jawapan tu adalah not the exact jawapan lah yang diinginkan oleh sang guru tersebut. There are certain things yang kita tak boleh belajar daripada kitab. Kita hanya akan dapat belajar bila kita face to face dengan guru. Salah satunya adalah aspek yang berkaitan dengan adab. Jadi saya haraplah walaupun dengan ada nikmat internet, kita tidak neglect majlis-majlis ilmu. Adalah it's very important for us untuk attend majlis ilmu. Ada benda, antum cubalah buat research kat library. Kadang-kadang antum buat research kat library, barangkali after few days baru antum dapat jawapan dia. Tapi kalau antum bertanya direct kat guru, kadang-kadang antum dapat dia punya jawapan sekelip mata. Dengan tanyakan satu soalan kat guru. Jadi it's very important for us untuk menghadiri majlis ilmu. Perkara yang keenam yang saya nak berikan penekanan juga dalam majlis kita pada hari ini adalah adab yang perlu dihiasi oleh seorang penuntut ilmu. Adalah tidak menyibukkan diri dengan perselisihan yang berlaku di kalangan ulama sehingga merendahkan kedudukan sebahagian daripada mereka. Apa yang saya maksudkan? Kadang-kadang dia benda yang lumrah. Dalam sebahagian isu, memang ulama kita tak sepakat. Berlaku khilaf. Berlaku perbezaan pandangan. Ada sebahagian ulama kata boleh. Ada sebahagian ulama kata tak boleh. Ada sebahagian ulama kata boleh bersyarat. Kadang-kadang itu adalah masalah yang berlaku, yang timbul di kalangan para ulama. Yang kadang-kadang para ulama ni bila mereka berselisih pandangan, dia punya words yang mereka guna macam a bit harsh. Macam strict sikit, keras sikit yang mereka lontarkan kepada ulama yang berbeza pandangan dengan dia. Lalu apa yang berlaku? Kadang-kadang apa yang berlaku adalah para penuntut ilmu. Contohlah ada ulama A dengan ulama B. Dua ulama ni berbeza pandangan. Jadi kadang-kadang it comes to an extent where pengikut-pengikut ulama A ni, since dia tengok yang ulama A beza pandangan dengan ulama B, mereka akan merendahkan. Mereka akan pulaukan ulama B. Because guru mereka beza pandangan dengan this particular scholar. Dan kadang-kadang kita lihat ulama B pula, pengikut-pengikut dia, dia tengok guru mereka beza pandangan dengan ulama A, yang pengikut-pengikut ulama B pula, mereka pulaukan ulama A. Tak nak manfaatkan ilmu daripada ulama A. Mereka terkesan dengan perselisihan yang berlaku antara guru mereka dengan individu yang lain. Dan saya nak bagi satu practical example yang berlaku lah. Walaupun salah seorang daripada ulama ini telah meninggal dunia, saya nak bagi satu contoh dua orang ulama. Pertama adalah Syekh Yusuf Al-Qaradawi dengan kedua adalah Syekh Nasiruddin Albani. Kalau mereka yang baca kedua-dua kitab yang ditulis oleh Syekh Al-Qaradawi dengan Syekh Albani,
antum akan lihat ada banyak perkara yang dua syekh ni beza pandangan. More adalah few issues yang mana this particular dua ulama ni beza pandangan. Antara saya teringatlah antara perkara isu yang mereka berselisih adalah tentang penggunaan alat muzik. Adakah dibenarkan ataupun tak dibenarkan. Dr. Yusuf Al-Qaradawi, dia pernah karang sebuah kitab ni dah lama dah. Ada translation ke dalam bahasa Inggeris, ada translation ke dalam bahasa Melayu, Al-Halal wal-Haram fil Islam. Ada terjemahan dalam bahasa Melayu, halal dan haram dalam Islam. Ada terjemahan dalam bahasa Inggeris, the lawful and the prohibited in Islam. Dalam salah satu isu yang dibahaskan oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam kitabnya Al-Halal wal-Haram fil Islam adalah tentang isu muzik. Tentang isu penggunaan alat muzik. Beliau ada a certain stand. Dia ada pendirian yang tertentu tentang penggunaan alat muzik. Lalu datang Syekh Albani rahimahullahu ta'ala. Dia takhrij hadis-hadis yang ada kat dalam kitab Syekh Yusuf Al-Qaradawi. And dia berikan teguran, dia berikan saranan kepada Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Dia minta Syekh Al-Qaradawi untuk review balik pandangan tentang penggunaan alat muzik. Jadi Syekh Albani dia tak setuju dengan pandangan Syekh Yusuf Qaradawi tentang penggunaan alat muzik. Jadi dia tulis kepada Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Syekh Yusuf Al-Qaradawi dia baca saranan yang diberikan oleh Syekh Albani rahimahullahu ta'ala. Dia pun setuju untuk buat kajian yang lebih mendalam tentang that particular issue. And dia buat kajian yang lebih mendalam, kemudian dia tulis sebuah kitab yang baru yang berjudul Fiqhul Ghina wal Musiqi fi Daw'il Qur'ani was Sunnah. Dia karang sebuah kitab berkaitan dengan fiqh nyanyian, dengan fiqh music daripada perspektif Al-Quran dan juga sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi dua scholar ni dalam isu yang salah satu isu yang mereka berselisih adalah tentang isu penggunaan alat muzik. Ni saya punya observation saya adalah kadang-kadang saya lihat sebagian golongan penuntut ilmu ni, bila antum cenderung pada pandangan salah seorang ulama, kadang-kadang sebahagian di kalangan mereka ada tendensi untuk merendahkan ulama yang lain tu. Bahkan tidak menghormati ulama tersebut, bahkan tidak sudi untuk membaca buku-buku yang ditulis oleh ulama tersebut. Saya bagi contoh, adalah kadang-kadang sebahagian di kalangan para penuntut ilmu yang mereka cenderung dengan ijtihad, dengan pandangan Syekh Albani rahimahullahu ta'ala dalam isu yang kita sedang bahaskan ni, kadang-kadang it go up to the extent that antum merendahkan Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Ada yang memburuk-burukkan nama dia, ada yang menulis kitab untuk menjatuhkan dia. At the same time, ada juga dari kalangan orang-orang yang cenderung kepada pandangan Syekh Yusuf Al-Qaradawi, kan? Mereka go to the extent sampai antum merendahkan kedudukan Syekh Albani rahimahullahu ta'ala, antum merendahkan kedudukan dia, kan? Antum tulis kitab-kitab untuk menjatuhkan this particular scholar. Memang berlaku khilaf di kalangan para ulama, dan salah satu example adalah antara Syekh Yusuf Qaradawi dengan Syekh Nasiruddin Albani. Wallahu ta'ala alam, pada pendekatan, pada pemerhatian saya lah, my own observation dalam masalah ni, saya lihat adalah satu kerugian bagi golongan penuntut ilmu. Kan? Bila antum mengharamkan diri antum daripada membaca kitab-kitab para ulama. Walaupun barangkali ulama tersebut, dia tak sependapat dengan pendapat guru kita. Dan amat menyentuh hati saya, antara Syekh Yusuf Qaradawi dengan Syekh Nasiruddin Albani ni, adalah bila Syekh Albani meninggal dunia, Syekh Yusuf Al-Qaradawi dia tulis kata-kata takziahnya sempena kewafatan Syekh Albani rahimahullahu ta'ala. Saya terjemahkan sebahagian daripada tulisan takziah, kata-kata takziah yang diucapkan oleh Syekh Al-Qaradawi ketika mana dia dengar tentang kewafatan Syekh Albani rahimahullahu ta'ala. And please bear in mind, dua ulama ni dia ada banyak isu yang mereka disagree.
Tapi ini kata-kata Syekh Al-Qardawi ketika mana dengar tentang kewafatan Syekh Albani. Dia kata kita tahu bahawa telah kembali ke rahmatullah semalam Syekh Muhammad Nasiruddin Albani, seorang ahli hadis yang terkenal, pengarang kitab-kitab hadis yang telah tersebar ke timur dan barat. Syekh Albani merupakan salah seorang tokoh ulama hadis di zaman ini yang telah mentahqiq sejumlah kitab-kitab hadis. Saya pernah bertemu dengan Syekh Nasiruddin Albani beberapa kali. Saya bertemu dengannya di Madinah Al-Munawwarah dan di rumah Syekh Zuhair Asy-Syawish, penerbit kitab-kitabnya. Meskipun mereka berselisih pandangan setelah itu. Saya juga bertemu dengannya di Doha dan juga di banyak tempat. Kami pernah bersama di majlis tertinggi Universiti Islam Madinah. Saya naik saksi bahawa beliau banyak menelaah dalam bidang hadis, meskipun kadang-kala saya berbeza pandangan dengannya mengenai sebahagian hadis yang beliau menghukumkan sebagai sahih dan juga dalam sebahagian ijtihad fikih beliau. Jadi antum lihat, walaupun berlaku khilaf, perbezaan pandangan di kalangan dua ulama ini, kan semasa dua-dua masih hidup, tapi bila salah seorang meninggal dunia, antum akan lihat Syekh Al-Qardawi, kan sebagai contoh, walaupun dia selisih pandangan dengan Syekh Albani dalam sebahagian perkara, tapi dia iktiraf yang Syekh Albani ini merupakan salah seorang ahli hadis. Dan memang itu bidang kepakaran Syekh Albani rahimahullahu ta'ala. Perbezaan pandangan yang wujud antara Syekh Al-Qardawi dengan Syekh Albani, dia tidak menghalang daripada memberikan pujian kepada individu yang dia berbeza pandangan, sampai dianggap sebagai golongan ahli hadis. Walaupun ada isu-isu yang mereka berselisih pandangan. Sebagaimana yang tertera dekat slide number 19 kat towards the end, adalah tentang menghukumkan hadis sebagai sahih. Ini kadang-kadang berlaku. Kan kita pernah beri contoh kepada antum. Sebagian hadis ni kadang-kadang ulama kita selisih pandangan. Hadis ni hasan ke hadis ni dhaif? Berlaku khilaf. Kadang-kadang seorang ulama hadis, menurut penilaiannya, hadisnya adalah hasan li ghairihi. Boleh dijadikan sebagai hujah, boleh diamalkan. Tapi bagi penilaian sebagian ulama hadis pula, barangkali hadisnya adalah hadis yang lemah. Jadi apa yang saya nak tekankan dalam this particular session, especially, adalah bila kita lihat ulama berselisih pandangan, and dua-dua adalah ulama yang muktabar, kan? Janganlah kita haramkan diri kita daripada memanfaatkan ilmu yang ditulis, yang disampaikan oleh golongan ulama kita, walaupun kita tak setuju dengan dia dalam sebahagian perkara. Dan itu berlaku. Kalau antum adalah a serious seeker of knowledge, antum akan dapati kadang-kadang seorang ulama, walaupun antum respect dia, kadang-kadang there are certain ijtihad dia, barangkali antum tak begitu cenderung. Walaupun dia guru antum. Bukan syarat menjadi murid, antum kena 100% setuju dengan semua pandangan yang dilontarkan oleh guru antum. Itu bukan syarat seorang murid. Seorang murid ni adalah seorang seeker of knowledge yang betul-betul seeker of knowledge, penuntut ilmu, adalah seseorang yang dia berfikir, dia mengkaji, dia menuntut ilmu, dia juga kadang-kadang dia mempunyai pendirian yang tertentu. Tidak menjadi masalah kalau seorang anak murid itu mempunyai pandangan yang berbeza daripada gurunya dalam sebahagian isu. Saya teringat dulu bila saya belajar comparative fiqh, saya belajar perbandingan mazhab fikih dekat peringkat degree dulu. Ada satu isu ni yang diperselisihkan. Kemudian guru saya mengajar, dia ada satu pendirian. Dia ada satu pandangan. Kemudian saya teringat kawan saya. Kawan saya ni daripada Yaman. Dia pula mempunyai satu pandangan yang berbeza daripada guru saya. Jadi kat dalam kelas tu mereka macam debate. Guru bagikan pandangan, kemudian anak murid ini tak setuju, dia angkat tangan. Kan? Dia diberikan peluang, dia pun utarakan pandangan yang berbeza daripada sang guru. Dia keluarkan hujah-hujah dia. Kemudian guru tu dengar, kan? Guru tu tak setuju dengan anak murid ni, guru pula dia berikan hujah-hujah, kan? Yang berbeza daripada anak murid tersebut. Anak murid tersebut dia dengar, dia jawab balik.
dengan hujah-hujah yang tertentu. Tapi dengan menjaga adab, dengan menjaga itulah adab antara seorang murid dengan seorang guru. Yang pentingnya mereka selisih pandangan. Okay. Berlaku macam saling, every one of them, kan, the both of them, mereka berikan pandangan masing-masing. Kita yang dengar, kita yang kawan-kawan yang lain dengar, macam dah tense ni, dia punya situation. Cuma bila dalam keadaan suasana yang tegang tu, saya tersentuh sangat dengan apa yang dikatakan oleh guru saya. Bila dah berlaku macam seolah-olah debate, discussion antara guru dengan anak murid ni, apa kata guru saya at the end of the class? Dia kata, hadha talibul ilm. Dia kata, inilah penuntut ilmu. Inilah penuntut ilmu yang sebenarnya. Dia kata seorang penuntut ilmu yang sebenarnya adalah seorang penuntut ilmu yang ada pendirian. Dia bukan ikut buta tuli kepada pandangan guru yang mengajar. Tidak. Seorang penuntut ilmu adalah seseorang yang dia ada pendirian. Dia pegang dengan pandangan ini kerana dia tahu apa hujah-hujahnya. Dia tak pegang dengan pandangan yang lain kerana dia barangkali lihat yang hujah-hujah yang lain adalah hujah-hujah yang lemah. Jadi tidak menjadi kesalahan dalam kita menuntut ilmu, kita mempunyai pandangan yang berlainan dengan guru kita. Kerana barangkali kita berguru lebih daripada seorang guru. In certain issues, barangkali kita lebih cenderung kepada pandangan guru A. In certain issues pula, barangkali kita lebih cenderung kepada guru B. Itu tidak menjadi masalah. So, selagi mana that particular issue adalah isu yang boleh diperselisihkan, ada ruang untuk berselisih pandangan. Jadi saya harap sangat kepada golongan para penuntut ilmu, kalau antum melihat ulama yang muktabar berbeza pandangan, janganlah kita hanya baca daripada satu pihak dan kita tidak memanfaatkan ilmu yang disampaikan oleh pihak yang lain. Jadi, ambillah pendekatan yang adil ketika menuntut ilmu, cedoklah ilmu kan, daripada golongan yang pakar kan, dalam bidang mereka masing-masing. Itu adalah perkara yang keenam yang kita nak kongsi dengan antum. Dan perkara yang terakhir yang kita nak kongsi pada antum, adab yang ketujuh, kan? Ketika mana kita mencedok ilmu, adalah menghormati perbezaan pandangan di kalangan ulama. Kita tengok kat different websites ada different pandangan. Okay. Yang kedua-dua website sebagai contoh diutarakan oleh ulama-ulama yang pakar. Jadi adalah important bagi golongan penuntut ilmu untuk menghormati perbezaan pandangan. Dan suka saya tekankan, menghormati perbezaan pandangan bukan maksudnya kita setuju dengan pandangan itu. Bukan itu yang kita maksudkan. Yang kita maksudkan adalah menghormati perbezaan pandangan, maksudnya adalah walaupun antum tak setuju, antum tak cenderung dengan pandangan tersebut, tapi antum jaga adab antum. Bila luahkan kata-kata, luahkanlah kata-kata yang baik, bukan luahkan kata-kata yang kasar. Kalaupun beza pandangan, janganlah rendahkan pihak yang antum beza pandangan itu. Jangan jatuhkan maruah dia. Jangan attack pribadi dia. Antum cuma beza pandangan dekat pandangan sahaja, bukan dengan orang dia. Dan saya terkesan sangat dengan apa yang pernah disebutkan oleh salah seorang ulama Indonesia yang terkenal, yang telah meninggal dunia, Profesor Hamka. Profesor Hamka dia pernah karang sebuah kitab, Teguran Suci Terhadap Mufti Johor. Kitab ini ada dijual di kedai-kedai. And this particular buku, kalau mereka yang pernah baca, dia taklah begitu tebal, dia buku kecil, yang mana Profesor Hamka ni, dia pernah beza pandangan dengan Mufti Johor pada zaman dia. Not the current Mufti Johor. Mufti Johor pada zaman Profesor Hamka. And dalam kitab tersebut, dia sanggah habis-habisan pandangan Mufti Johor pada ketika itu. Tapi yang saya tersentuh sangat bila saya baca that particular buku, Teguran Suci Terhadap Mufti Johor, adalah his conclusion. Bila dia dah beza pandangan, at the end, the last few pages, dia tulis kata-kata ini. Apa kata-kata Profesor Hamka? Dia kata sudah terbiasa di dalam hidup dan pergaulan hidup. Kadang-kadang fikiran bersamaan pada satu masalah, dan kelak kemudian hari berselisih di dalam masalah yang lain. Dan kemudian bersamaan pula. Itulah alamat kita berfikir. Itulah sebabnya perselisihan demikian jangan dimasukkan ke dalam rongga hati. Dan jangan menjadikan dendam. Kerana masih satu masalah pokok yang kita tidak pernah berselisih.
iaitu bahawa kita adalah umat yang satu. Dan kita tidak pernah berselisih, iaitu bahawa kita adalah umat yang satu. Dan kita adalah hamba Allah yang dijadikan Tuhan bersama-sama dengan jin buat beribadat kepadanya. Jadi Profesor Hamka, walaupun dia berselisih pandangan dengan Mufti Johor dan dia karang kitab tersebut, tapi dia berikan penekanan dekat sini. Dia berikan pesanan dekat sini. Iaitu, janganlah bila kita berselisih pandangan, jangan dimasukkan ke dalam rongga hati. Jangan menjadikan dendam. Antum bila beza pandangan dengan seseorang, jangan macam kita dendam dia. Bahkan lagi teruk lagi kalau kita harapkan benda yang tak baik berlaku kat dia. Itu bukan adab seorang penuntut ilmu. Itu bukan sahaja adab seorang penuntut ilmu, itu bukan adab seorang Muslim. Kita walaupun beza pandangan, especially dalam isu-isu furuk, dalam isu-isu cabang, kita masih umat yang satu. Kita masih umat Nabi SAW. Kita beriman kepada Allah, kita beriman kepada Nabi Muhammad SAW sebagai the final messenger. Jadi adalah penting, walaupun there are certain issues yang kita berbeza pandangan, tapi kita tetap adalah umat Nabi SAW. Janganlah sebab perbezaan pandangan kita dengan orang lain membuatkan kita keluar daripada keadilan. Antara intipati ajaran Quran adalah mengajarkan kita untuk menjadi hamba-hamba yang adil. Baik kepada orang yang kita sama pandangan dengannya ataupun orang yang kita beza pandangan, kita diwajibkan untuk menegakkan keadilan. Dan ini merupakan pesanan Profesor Hamka. Dan by the way, nama Hamka dia bukan Hamka. Siapa tahu siapa nama Hamka? Hamka ni short form. Anyone knows siapa nama Hamka? Hamka ni dia short form untuk apa? Dulu saya ingatkan Profesor Hamka ni nama dia. Tapi bila saya baca buku Profesor Hamka, saya dapati yang nama dia bukan Hamka. Jadi ada yang tulis dekat chatbox, syukran, Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Betul, itu short form bagi Hamka. H stands for Haji, A stands for Abdul, M stands for Malik, K stands for Karim, A stands for Amrullah. Jadi Hamka. Haji Abdul Malik bin Karim Amrullah. Kan itu nama penuh Profesor Hamka. Kan, jadi itu merupakan di antara 7 adab yang penting yang saya rasa adalah important bagi golongan penuntut ilmu untuk menghiaskan diri dengannya. Jadi kita nak simpulkan sebelum kita lihat kepada soalan-soalan antum dekat Q&A punya box. Jadi sebagai kesimpulan pada hari ini kita nak tekankan kepada antum yang tidak salah kita nak cedok ilmu daripada internet. Itu salah satu wasilah, salah satu wadah yang boleh kita manfaatkan. Video-video yang ada kat internet, articles yang ditulis, buku-buku dalam bentuk PDF format, itu merupakan di antara perkara-perkara yang boleh kita manfaatkan sebagai seorang penuntut ilmu. Cuma dalam masa sama juga, hendaklah kita meraihkan 7 adab ini. Kita nak recap sekali lagi apakah 7 adab tersebut. Pertama adalah bila kita tuntut ilmu, carilah ilmu daripada lelaman-lelaman yang dipercayai. Kan, kalau antum tak sure, lelaman ini dipercayai ataupun tidak, rujuklah kepada golongan yang berkeahlian. Tanyalah guru-guru antum, barangkali mereka boleh berikan pandangan mereka sama ada di particular website reliable ataupun tidak. Yang kedua, kita cedok ilmu daripada golongan yang mahir, golongan yang pakar. Yang ketiga adalah kita perlu sadar bahawa kebenaran tidak terletak kepada bahasa yang digunakan, tetapi tentang hujah-hujah yang diutarakan. Yang keempat adalah bila kita cedok ilmu daripada pendapat ulama luar negara, perlu kita tahu yang tak semua pandangan mereka itu sesuai diamalkan dalam konteks Singapura. Yang kelima, bila kita cedok ilmu daripada sumber internet, itu tidak bermakna yang kita tidak perlu menghadiri majlis ilmu. Yang keenam, janganlah perselisihan ulama di kalangan ulama membuatkan kita merendahkan sebahagian di kalangan ulama yang kita tak setuju. Dan yang terakhir adalah tentang kepentingan untuk kita menghormati perbezaan pandangan di kalangan para alim ulama kita. Itu merupakan 7 adab yang penting untuk diraihkan oleh golongan para penuntut ilmu.
Saya nak cuba lihat kepada Q&A punya box. Kalau ada soalan yang saya ada jawapan, saya akan cuba jawab. Kalau saya tak ada jawapan, jawapan saya wallahu ta'ala alam. Ada yang tanya, Ustaz, apakah perbezaan antara gunakan laman web dan buku-buku sebagai bacaan ilmiah? Okay. Jadi tak dapat kita nafikan lah. Kadang-kadang laman web ni depends on apa yang antum baca. Kalau antum baca artikel, barangkali artikel tu tak begitu detail. Okay. Ataupun antum manfaatkan daripada videos, YouTube videos. Kan? Jadi kalau nak bandingkan, memanglah kalau kita nak bandingkan antara articles yang ditulis dengan kitab-kitab yang dikarang oleh para ulama, yang lebih detail adalah kitab-kitab yang dikarang oleh para ulama. So it depends on apa yang antum baca. Kalau antum baca dalam the soft copy, PDF format of buku, antum tak baca hard copy tapi baca soft copy tapi buku, kan? Jadi itu adalah daripada sudut ilmiahnya adalah it's just a soft copy of the hard copy. Kan, tapi kalau antum baca articles ataupun lihat kepada videos, kan ada manfaatnya, tapi tak dapat kita nafikan juga kadang-kadang yang ditulis dalam kitab-kitab para ulama ni adalah lebih detail daripada apa yang ada dekat dalam dalaman. Kan? Kadang-kadang yang kat dalaman ni cuma summarize sahaja. Dia summarizekan untuk kita, rumuskan untuk kita apakah poin-poin yang penting. Tapi kalau kita nak gali lebih mendalam, hendaklah juga kita baca tulisan buku-buku yang dikarang oleh para alim ulama. Wallahu ta'ala a'lam. Ada yang tanya, Ustaz, adakah gunakan internet untuk mendapat ilmu lebih baik daripada bahan bacaan daripada buku-buku? Kita mengatakan internet ni dia cuma mudahkan bagi kita, dalaman-dalaman yang ada, dia cuma mudahkan. Okay. Tapi ultimately it's important for us untuk baca buku. Menelaah tulisan-tulisan para alim ulama. Okay. Wallahu ta'ala alam. Ada yang tanya, Ustaz, apa perbezaan antara ijtihad dan fatwa? Fatwa ni, dia mesti ada soalan yang ditanyakan, baru dipanggil sebagai fatwa. Okay. Jadi kalau ada orang tanya kepada seorang mufti, satu soalan, jadi mufti itu jawab, dan jawapan dipanggil sebagai fatwa. Jadi fatwa ni, dia mesti ada soalan yang ditanyakan. Manakala ijtihad ini, ijtihad adalah pandangan para ulama, kan, tentang isu-isu semasa, dia tak semestinya ada fatwa. Dia tak semestinya ada soalan. Kalau orang tak tanya pun, tapi ulama tu sendiri yang fikir, kan, dia tengok dekat dia punya negeri, ada certain masalah, walaupun tak ada orang tanya dia yang beristihad sendiri, dia yang tulis buku berkaitan dengan isu tersebut, yang tak pernah diajukan soalan oleh orang lain, maka itulah ijtihad. Ijtihadnya adalah pandangan para ulama. Ijtihad dengan fatwa lebih kurang sama, cuma yang the difference adalah fatwa ni mesti ada soalan yang diajukan, jadi jawapan yang diberikan kepada soalan tersebut dipanggil sebagai fatwa. Kan, that is the minor difference antara ijtihad dan fatwa. Ada yang tanya tentang asbabun nuzul, adakah dia sama dengan tafsir Quran? Kita katakan selalunya asbabun nuzul ini dia dimuatkan dalam kitab-kitab tafsir. Kan? It is part of tafsir. Para ulama bila tafsirkan ayat Quran, kadang-kadang dalam penafsiran mereka akan masukkan sekali tentang asbabun nuzul. Asbabun nuzul itu adalah reason for revelation. Yang dimasukkan dengan asbabun nuzul kadang-kadang ada certain soalan yang diajukan oleh sebagian individu pada zaman Nabi SAW. Mereka tanya dekat Nabi SAW,
lalu diturunkan ayat. Kan? Kadang-kadang ada sebagian ayat kita perhatikan, dia bermula dengan wayas'alunaka, dan mereka bertanya kepada kamu, wahai Muhammad. Jadi ayat itu diturunkan, dia ada dia punya soalan untuk menjawab satu soalan yang diajukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang ada sebagian peristiwa yang berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai diturunkan certain ayat Quran. Jadi kita katakan asbabun nuzul ni is part of tafsir. Kan? Is a portion of tafsir. Adalah penting bila nak tafsirkan Quran, perlu meraihkan asbabun nuzul, the reason for revelation. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi saya rasa itulah di antara soalan-soalan yang saya mampu jawab pada malam ini, insya-Allah ta'ala. Okay. Jadi sebelum saya mengundurkan diri pada malam ini, ada beberapa poin perkara yang saya nak kongsikan sebelum kita mengundurkan diri. Next week punya topik insya-Allah ta'ala pada 5 Oktober, kita nak bahaskan tentang bersikap jujur ketika menukil. Golongan penuntut ilmu, bila kita nak menukil kata-kata ulama, hendaklah jujur. Kadang-kadang ulama itu, dia keluarkan fatwa sebagai contoh, dia kata benda ni boleh tapi bersyarat. Jadi seorang penuntut ilmu, bila antum nukil, kan, antum kena cakap boleh dengan bersyarat juga. Jangan antum cakap boleh tapi antum lupakan syarat-syarat yang diletakkan oleh para ulama tersebut. Dan bila saya lihat kepada artikel yang ditulis kat internet, kadang-kadang saya lihat sebahagian penulis ni kurang jujur ketika mana menukil aqwalul ulama. Dia tak begitu precise ketika mana dia menukil, and because of dia tak menukil dengan secara precise, dengan begitu teliti, dia membuatkan orang salah faham terhadap pandangan para ulama tersebut. Kita akan bagi contoh insya-Allah ta'ala pada minggu hadapan tentang bersikap jujur ketika mana kita menukil. Just nak ingatkan bagi mereka yang sign up for Fiqh Ikhtilaf, kita punya next session, would be on Friday insya-Allah ta'ala, kan, this coming Friday, 2 Oktober. Kita nak bahaskan tentang kategori khilaf, pembahagian khilaf di kalangan para ulama. Dan just nak ingatkan juga, kita insya-Allah pada mid-Oktober, pertengahan Oktober nanti, kita ada sebuah majlis ilmu yang baru. Dia bersiri, dia bukan satu topik sahaja. The first topic adalah berkaitan dengan pengenalan kepada fatwa. Nama siri ini adalah siri fatwa, mufti dan mustafti. Kita akan bahaskan banyak perkara yang ada kaitan dengan fatwa, tapi kita nak mulakan dengan something which is simple, iaitu introduction to fatwa, pengenalan kepada fatwa. Hari ini kadang-kadang kita didedahkan dengan banyak fatwa. Fatwa daripada mufti wilayah, fatwa daripada website ini, kan? Tapi kadang-kadang susah kita nak appreciate a particular fatwa kalau kita tidak tahu certain knowledge, ilmu-ilmu yang ada kaitan dengan fatwa. Saya bagi contoh adalah, susah kita nak appreciate ilmu tafsir kalau antum tak belajar certain things yang ada kaitan dengan ulum Quran. Seseorang pelajar, kalau dia belajar ulum Quran, dia belajar tentang kaedah tafsir, dia lebih mudah untuk appreciate, menghargai penafsiran-penafsiran yang dibuat oleh para ulama. Seorang penuntut ilmu, kalau dia belajar mustalah hadis, dia belajar ulum hadis sebagai contoh, dia belajar perkara-perkara yang ada kaitan dengan hadis, takhrij hadis, jar wa ta'dil, rijalul hadis, dia lebih menghargai, lebih appreciate bila dia baca penulisan para ulama, dia lebih menghargai. Sama juga adalah kalau antum belajar ilmu-ilmu yang berkaitan dengan fatwa, kan, tentang pengenalan different types of fatwa, antum bila baca sebuah fatwa tu antum lebih boleh understand, lebih deeper, kan, dengan lebih komprehensif berbanding dengan orang yang tidak mempelajari berkaitan dengan things yang ada kaitan dengan fatwa. Kan, jadi fatwa itself adalah satu cabang ilmu yang dibahaskan oleh para ulama daripada dulu sampai sekarang. Itu kita akan start pada 14 Oktober pada hari Rabu insya-Allah taala. And last sekali sebelum saya undurkan diri adalah pada 22 Oktober insya-Allah taala kita akan ada satukan siri syariat dan kehidupan. Last month kita ada satu siri syariat dan kehidupan tentang puasa bulan Muharram.
Maka pada bulan hadapan, on 22nd Oktober, kita akan adakan satu siri syariat dan kehidupan berkaitan 10 kewajipan umat terhadap baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sempena bulan Rabiul Awal, kita nak pilih this particular topik, apakah tanggungjawab kita, kewajipan kita terhadap baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. It's just a one day punya session, 1.5 hour session, insya-Allah taala. Jadi kalau ada yang berminat, bolehlah antum sign up dekat URL link yang diberikan kat dalam poster ataupun gunakan QR code, insya-Allah taala. Jadi pada hari ini saya nak berpada setakat di sini. Kalau sekiranya ada kebenaran dalam apa yang saya sampaikan, itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekiranya ada kesilapan, kekurangan, itu datang daripada diri saya sendiri. Saya minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan saya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala kalau sekiranya saya dengan secara tak sengaja menyampaikan satu kesilapan. Jadi insya-Allah kita akan bertemu pada sesi-sesi yang akan datang. Kita tutup dengan tasbih kafarah pada malam ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.